الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah, syukur kehadrat Allah kita ditemukan lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberi menjadi asbab kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir yang mengikuti sihat wal afiat insya-Allah. Untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kitab kita insya-Allah muka surat berapa? 50. Dan bagi iradat itu. Betul? Allahumma salli ala Muhammad. Ini cuti tak? Melaka cuti ni? Kerana cuti hari ni saya bagi balik cepat hari ni. Mana tahu tuan-tuan nak pergi jalan Bandar Hilir ke? InsyaAllah 10.30 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bagi iradat itu, dan bagi sifat berkehendak Allah Ta'ala itu. Jadi iradat adalah salah satu daripada nama sifat ataupun salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah. Tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf wajib mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat iradat, sifat berkehendak, serta yakin di dalam hati, yakin serta jazam di dalam hati Allah Ta'ala itu memiliki iradat ataupun sifat berkehendak. Peranan ataupun ta'alluq bagi sifat iradat itu ialah menetapkan sesuatu, menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu perkara mungkin, menetapkan sesuatu perkara yang harus, menetapkan sesuatu perkara yang harus. Apa makna benda harus? Sesuatu yang boleh berubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Ini benda harus. Ini yang dipanggil mungkin. Jadi perkara mungkin inilah yang ditetapkan oleh Allah untuk dijadikan atau ditiadakan. Contohnya dihidupkan atau nak dimatikan. Itu iradat. Kalau kudrat dulu sifat perkuasa Allah ta'alluq dia menjadikan, mengadakan atau meniadakan perkara yang mungkin. Sifat kudrat tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan juga tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Peranan sifat kudrat menjadikan atau meniadakan perkara yang mungkin, yang harus. Begitulah juga sifat iradat. Cuma beza di antara kudrat dan iradat. Kudrat menjadikan,
iradat menentukan. Kita ada iradat tak? Kita ada tak iradat? Kita ada kehendak tak? Ada. Tapi kehendak kita baharu, kehendak kita terbatas, betul? Kehendak kita pun tak boleh nak menandingi ataupun nak melawan dengan kehendak Allah. Tak semua apa yang kita kehendak tu lulus. Kita nak lagu lain, jadi lagu lain. Kadang yang kita tak nak pula jadi yang kita nak tak dapat. Itulah lemah kita. Sebenarnya tu tanda-tanda nak menunjukkan kita ni lemah. Biar kita sedar yang kita ni lemah. Kehendak kita tak lulus. Nak lagu lain jadi lagu lain, rancang lagu lain dapat lagu lain. Tapi kehendak Allah dah. Apa-apa yang Allah kehendak pasti lulus, pasti terjadi. Seperti mana yang Allah kehendak, begitulah yang jadi. Kalau Allah kata putih, putih lah. Kalau Allah kata hitam, hitam lah. Dia takkan berubah seperti mana yang Allah kehendak. Lagi pula beza kehendak kita. Kita kehendak menentukan sesuatu kerana ada gharad, ada tujuan, ada faedah yang kita nak ambil dengan apa yang kita kehendak. Contohnya kita menentukan nak buat rumah contohnya. Kerana nak ambil faedah duduk. Nak ambil faedah duduk. Dengan rumah yang kita nak tadi tu. Nak beli kenderaan, nak beli ni, nak beli tu kerana ada manfaat yang kita nak ambil daripada benda yang kita nak tu. Ataupun kita minta ataupun kita tidak menghendaki sesuatu kerana kita nak mengelakkan diri kita daripada mudarat benda tu. Ada pun Allah menghendaki, Allah menentukan sesuatu bukan bermaksud Allah ingin mengambil manfaat daripada apa yang dia kehendak. Allah kehendak menentukan adanya langit bumi, adanya alam dan sebagainya, adanya kita makhluk ni bukan bererti Allah nak mengambil manfaat daripada makhluk yang dia jadikan. Allah tidak menumpang makhluk. Allah Ta'ala tidak mengambil sebarang faedah daripada apa-apa yang dia tentukan. Begitulah juga bila Allah Ta'ala menjauhkan sesuatu perkara yang tak elok, bukan bermaksud Allah nak mengelakkan dirinya daripada mudarat dah. Jadi apa-apa perkara baik yang kita buat, manfaatnya kembali kepada kita. Apa-apa perkara yang tak baik yang kita buat, kembali juga mudaratnya kepada kita, bukan kepada Allah. Inilah di antara perbezaan iradat kita dengan iradat Allah, kehendak kita dengan kehendak Allah. Cuma sama pada nama, sama pada sebut sahaja. Kita ada kehendak, Allah ada kehendak, tapi hakikat kehendak kita dan kehendak Allah berbeza, tak serupa kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan segala sesuatu, zatnya, sifatnya dan juga perbuatan dia. Jadi kehendak ni peranan dia menentukan sesuatu yang mungkin tadi untuk diadakan ataupun ditiadakan. Contohnya bila Allah Ta'ala sedia kala lagi, bila Allah Ta'ala menentukan si Zaid tu hidup, maka ternafilah mati. Salah satulah. Tak boleh nak menentukan hidup dan mati itu dalam masa yang sama, mustahil. Tak boleh berhimpunlah hidup dan mati. Contoh macam sekarang ni, sedia kala lagi Allah Ta'ala menghendaki kita pada hari ni, saat ni, detik ni, waktu ni, di tempat ni kita hidup, maka tidaklah kita kerana mati itu tidak dikehendaki oleh Allah pada saat dan ketika ini untuk diri kita. Ada pun akan datang, ataupun seminit lagi, 2 minit lagi, sejam lagi, kita tak tahu. Jadi iradat, ingat, dia punya peranan menentukan, menjadikan apa, membuat apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah peranan qudrat. Menentukan peranan iradat, membuat apa yang ditentukan itu peranan qudrat. Nampak tak? Contoh, Allah Ta'ala menghendaki si Zaid. Ada yang nama Zaid ke sini? Tak ada. Sebab nak buat contoh mati ni. Kan berasa pula hati. Ambil contoh si Zaid.
Hari ni hari Rabu, katalah pukul 1 tengah hari sekarang, Allah Ta'ala kendak dah sedia kali lagi yang Zaid ni akan mati pada pukul 1 tengah hari sekarang. Maka buat masa ni belum Allah jadikan kematian pada si Zaid ni, sebab belum sampai waktu yang Allah kehendak. Kemudian bila sampai saja pukul 1 sekarang, Allah Ta'ala pun menjadikan kematian pada si Zaid. Allah jadikan kematian pada diri si Zaid tadi, yang mana kematian si Zaid itu telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi, cuma baru diciptakan, baru dibuat oleh Allah. Dipanggil apa tu? Ta'alluq apa tu? Tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Makna baru Allah meluluskan apa yang dia kehendak sedia kala lagi. Bila Allah buat tu namanya tanjizi hadis, makna baru dita'alluq oleh kudrat Allah Ta'ala. Okey. Dan bagi iradat itu dua ta'alluq, iaitu ta'alluq mana apa? Urusan. Ta'alluq makna peranan. Dan bagi sifat iradat itu dua ta'alluq, dua peranan, dua urusan, dua tugasan. Yang mana? Iaitu yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Apa maksud suluhi? Suluhi maksudnya patut bagi Allah, padan bagi Allah, layak bagi Allah, boleh bagi Allah. Tu makna suluhi, patut bagi Allah, qadim, sedia kala lagi. Mana patut bagi Allah sedia kala lagi, menentukan, layak bagi Allah sedia kala lagi, menetapkan sesuatu. Layak bagi Allah sedia kala lagi, menetapkan sesuatu. Patut bagi Allah sedia kala lagi, menentukan sesuatu. Ataupun sedia kala lagi patut Allah menentukan, sedia kala lagi layak bagi Allah menentukan sesuatu. Kenapa? Kerana dia telah memiliki kehendak sedia kala kerana sifat kehendak tu dah ada pada zat Allah sedia kala lagi dah. Maka layaklah bagi Allah nak menentukan apa-apa yang dia nak. Dia nak menentukan Zaid tu hidup, nak menentukan Zaid tu mati, nak menentukan Zaid tu kaya, nak menentukan Zaid tu miskin, nak menentukan Zaid tu bini 1, bini 2, bini 4. Ikut dia lah, kehendak dia. Betul? Perempuan betul ke tidak? Pandai pun dah ngaji tauhid. Dah baca beriman dengan qada qadar. Mudah nak baca. Apa maksud beriman qada qadar? Aku yakin apa yang berlaku, yang terjadi ni semua dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Sebab apa kita mengaku? Kerana kita yakin Allah tu maha mengetahui segala sesuatu. Dia yang maha mengetahui apa yang manfaat untuk kita, dia yang maha mengetahui apa yang memberi mudarat untuk kita. Betul? Sebab tu orang yang faham dalam masalah tu, dia akan jadi orang yang sentiasa redha dengan apa yang diaturkan oleh Allah dalam hidup dia. Sama ada yang dia dapat, yang dilalui dalam hidup dia tu benda yang elok ataupun benda yang dia tak mahu. Hatinya jadi setuju sahaja dengan Allah sebab dia Allah yang maha bijak menentukan sesuatu. Ke kita lebih bijak menentukan nasib kita atas dunia ni, ke Allah yang lebih bijak? Dah bila Allah lebih bijak, diam di jangan merungut. Jangan merungut. Sebab merungut ni tanda redha ke tanda tak redha merungut? Dapat gaji mungut. Dapat gaji pula hari ni. Banyak pula, ada bonus pula ni. Kenapa ni? Mana ada orang macam tu? Sengih aja, senyum aja, redha. Tu nama redha. Tapi kalau ngok-ngek, itu tanda tak redha. Jadi cuba sabar, tahan mulut kita daripada ngongek-ngongek yang tak sepatutnya. Bahkan tahan hati kita, jangan bersangka yang bukan-bukan dengan apa yang Allah dah tetapkan. Tu baru betul. Kadang-kadang kita ni tahan mulut je, tapi kenapa Allah takdir begini, kenapa Allah buat begitu, kenapa yang tak patut, tu dalam hati. Tapi mulut relax. Mulut dia ada. Nak kena mulut pun kena tahan, hati pun nak kena
Sebab yakin apa yang Allah tetapkan ni dia yang terlebih maha mengetahui. Barulah. Insya-Allah. Itulah tujuan ngaji ni. Supaya dapat kita serapkan dalam amalan kita. Itulah guna mengaji ni, so kenal Tuhan, siapa dia Tuhan tu. Bukan sebagai maklumat saja. Tu serapkan dalam hati kita. Itu contohlah, ikutlah benda lain sakit ke, rugi ke, ikutlah. Artinya patut dan padan bagi menghendaki. Makna patut bagi Allah nak menentukan apa saja sedia kala lagi tu. Dia Tuhan, dia penguasa, dia pencipta, ikut dia lah. Apa yang ditentukan semua kena. Apa yang Allah tetapkan atas diri kita tu semuanya kena. Padan, patut, layak pada dia sebagai tu Tuhan. Yang kita nampak tak elok tu sebab kita tengok dengan nafsu kita. Kita tengok dengan nafsu kita, tengok dengan berpandukan ilmu kita yang sangat-sangat sedikit ni, itu yang timbul macam-macam, kadang-kadang timbul sangkaan yang bukan-bukan, yang tak baik pada Allah sebab ilmu kita sikit. Nafsu kita pula jahat. Sebab tu orang yang nafsunya dah terdidik, yang dah mengenal Allah, sekalipun Allah bagi benda yang tak seronok pada dia, menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat. Makin Allah bagi benda tak seronok, makin dekat perhubungannya dengan Allah. Macam para Nabi, macam para Rasul, macam para sahabat, makin diuji, makin banyak ibadat. Kita, makin Allah bagi benda yang kita tak mau, makin tinggalkan agama. Yang semayang, tak semayang, yang tutup aurat jadi dedah aurat bila diberi bala oleh Allah. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak kenal Tuhan, tak faham. Tengok orang tu, makin Allah uji makin dekat dengan Allah, bukan makin tinggalkan agama. Kita makin rugi perniagaan kita, makin jauh daripada semayang tak semayang. Kecewa dengan kerugian, kecewa dengan dunia yang dia tak perolehi, lalu meninggalkan agama. Auzubillah min zalik. Jangan macam tu. Kemudian artinya patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala, apa-apa pun yang baik, yang tak baik, taat, maksiat, harus bagi Allah menentukan pada mana-mana hamba yang dia nak, ikut dia lah. Itu semuanya tanda ujian. Itu di antara cara Allah nak menguji kita. Sungguh ke kita ni yakin Allah tu bijak? Sungguh ke kita ni yakin Allah tu Tuhan yang sempurna? Sungguh ke kita tu yakin yang Allah tu maha adil, maha mengetahui, maha bijaksana? Lalu Allah ujilah dengan benda-benda yang kita tak seronok. Kalau Allah uji dengan seronok, dah tentulah kita redha panjang-panjang waktu. Hari-hari makan, hari-hari kenyang, hari-hari senang, hari-hari sehat, hari-hari senanglah, tak ada ujian lah nama lagu tu. Allah ujilah dengan benda yang kita tak mau. Nak tengok betul ke yakin seperti mana yang lidah kita tutur Allah maha adil, Allah maha adil, duk lidahnya cakap. Allah uji dengan benda tak sedap. Kita minta jauh musibah, dapat musibah pula. Masihkah hati kita yakin Allah adil ataupun dah lagu mana hati kita? Dah ragu-ragu ataupun macam mana? Na'udzubillah min zalik. Moga Allah tetapkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Dan keduanya, jadi faham tak tadi ta'alluq suluhi qadim? Maknanya suluhi qadim ni patut bagi Allah, layak bagi Allah nak menentukan apa saja. Itu hak Allah, dia Tuhan. Allah ni dia tak terhenti atas sesiapa, dia tidak dikongkong oleh siapa-siapa, dia bebas nak mentadbir. Itulah Tuhan, bebas nak mentadbir. Kalau tak boleh buat begini, mesti buat begitu. Dalam kongkongan, dikongkong, itu bukan Tuhan. Itu bukan sifat Tuhan kalau terkongkong. Tak bebas nak mentadbir. Ini baru kata maha kuasa. Siapa boleh halang dia? Siapa boleh katakan tidak pada dia? Ikut dia nak buat apa? Tu kata maha kuasa Tuhan. Bagi benda sedap, nak bagi benda tak sedap. Nak bagi nikmat, nak bagi bala, ikut dia. Dia berkuasa. Dia maha berkuasa, sungguh-sungguh berkuasa. Gitu. Atau suluhi qadim. Dan menentukan apa-apa mungkin. Dan keduanya, ta'alluq yang kedua bagi iradat, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Bila sebut tanjizi makna benda dah berlaku.
Benda berlaku dah. Kalau suluhi belum lagi. Ingat tu, kalau suluhi belum. Suluhi ni nak cerita patut saja. Kepatutan. Kepatutan. Tu suluhi ni makna kepatutan. Tapi bila kata tanjizi, tanjizi ni dah buat dah. Kalau tadi contoh nasi ada depan mata kita, canai ada depan mata kita, patut kita makan. Kita ada mulut, kita ada tangan, patut kita makan. Namanya suluhi, patut makan. Tapi belum makan lagi, patut saja. Kita pun ambil puaklah mulut kita. Kita pun makan. Lalu dimakanlah roti canai tadi tu. Bila makan tu, berlakunya perbuatan makan tadi tu namanya lulus dah. Bukan patut dah, berlaku dah. Tu makna tanjizi. Tanjizi qadim. Qadim maksud sedia kala, sesuatu yang tidak ada permulaan. Dan keduanya ta'alluq tanjizi qadim, artinya berlaku, ataupun nak sedap lagi, telah berlaku. Artinya berlaku, yakni telah berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan. Telah berlaku pada sedia kala lagi. Allah tu menentukan dan Allah Ta'ala mengkehendaki dengan setengah-setengah mungkin. Apa maksud setengah-setengah mungkin tadi Kalau hidup dengan mati tu salah satu. Setengah tu makna sebahagian. Hidup dan mati Allah menentukan salah satu. Kalau Allah menentukan hidup, tidaklah mati. Bila Allah Ta'ala menentukan mati, tidaklah hidup. Contoh, dah pukul 1 Allah menetapkan Zaid hidup, maka tidaklah mati. Allah tak menentukan hidup dan mati itu pada si Zaid tu dalam satu masa. Contoh macam sekarang, Allah tak menentukan hidup dan mati kita sekarang. Cuma salah satu. Pukul 1:30 kan boleh jadi lain pula ketentuan Allah. Mati boleh jadi, ataupun masih hidup lagi kita. Sekarang kita sihat. Bila Allah menentukan sihat, tidaklah sakit. Bila Allah menentukan sakit, tidaklah sihat. Sebab dua benda ni berlawanan. Bila Allah dah tetapkan warna putih, tidaklah kan? Dah agak dah. Bila Allah dah menentukan saya pakai baju putih sekarang, tidaklah warna lain. Kerana putih lawannya segala warna yang lain. Hitam lawannya segala warna yang lain. Hitam lawannya putih, putih lawannya hitam. Bila Allah dah tetapkan saya pakai baju putih, biru pun tidak, hijau pun tidak, kuning pun tidak, segala warna yang lain pun tidak. Sebab putih ni lawan dia, mutaqabilat dia segala warna yang lain. Allah dah menentukan tuan-tuan sekarang ni, sedia kala lagi Allah dah menentukan saya dan tuan-tuan ni sekarang pada pukul 10 ni berada di Bukit Beruang ni. Lawan bagi Bukit Beruang mana? Segala tempat yang bukan Bukit Katil pula lawannya. Dah. Lawan bagi Bukit Beruang segala tempat-tempat yang lain. Itu yang dimaksudkan mungkin mutaqabilat, makna perkara harus yang berlawanan. Dan menentukan dan mengkehendaki dengan setengah-setengah mungkin. Itu maksud setengah-setengah tadi. Bukan Allah Ta'ala menentukan dalam satu masa tu, menentukan semua, bukan. Bila Allah Ta'ala pukul 1 tu Allah menentukan sebahagian hidup contohnya. Pukul 2 Allah menentukan mati. Bukan maksud pukul 1 tu Allah tetapkan Zaid hidup, Allah tetapkan Zaid mati. Pukul 1 tu juga Zaid di Melaka, pukul 1 tu juga Zaid ada di Singapura, pukul 1 tu juga Zaid ada di Kelantan. Tak lagu tu. Setengah. Faham tak ni maksud setengah-setengah? Dulu pun saya terpinga-pinga apa maksud Allah Ta'ala menentukan setengah-setengah. Maksudnya tadi dah. Maknanya contoh kita ambil dah pukul 1 tentang diri kita. Pukul 10 lah. Sekarang ni sedia kala lagi Allah menentukan pukul 10 saya ada di sini. Allah tak menentukan pukul 10 ni saya di sini, saya di rumah, saya di pasar, saya di Mahkota Perit, saya di Rumah Merah, saya dah. Sebab benda tu berlawanan. Jadi pukul 10 Allah menentukan kita di sini, tidak ada di tempat yang lain. Pukul 10.30 boleh jadi Allah menentukan kita di Rumah Merah contohnya Melaka. Maka tidak ada di tempat yang lain.
Allah pukul 1 Allah menentukan kita di rumah, tidak adalah di tempat yang lain. Itu maksud mungkin mutaqabilat. Mungkin mutaqabilat. Bila Allah menentu tu? Sedia kala lagi, bukan baru tadi. Ingat tu, bukan baru tadi Allah menentukan kita di sini ni. Sedia kala lagi dah. Cuma ni baru berlaku, baru Allah jadikan sekejap tadi. Adapun ketetapan tu Allah dah buat sedia kala lagi dah. Yang tak rumah ngaji Melaka ni. Bila mula datang ke sini, katalah mula bulan 1 hari tu baru mula datang sini. Itulah apa yang Allah kendak sedia kala lagi. Sebelum tu Allah tak kendak kita belajar kat sini. Sedia kala lagi Allah kendak orang ni akan datang kat rumah ngaji Melaka pada bulan 1 dia mula datang belajar kat sini. Maka bila sampai bulan 1 hadirlah dekat sini tu dengan kehendak Allah. Cuma Allah baru jadikan benda tu bulan 1. Adapun kehendak dah berlaku sedia kala lagi. Kiaslah yang lain-lain. Padankanlah yang lain-lain apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, yang berlaku di persekitaran kita ni, semuanya itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Kembalikan kepada Allah. Tak ada dah yang lain. Mana ada yang lain boleh memberi berkah seperti Allah Ta'ala. Jadi menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mungkin yang tersebut. Bermula dalil makna bukti yang menunjukkan. Bermula dalil yang menunjukkan atas ada sifat iradat di zat Allah Ta'ala itu. Mana bukti? Mana bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita yang Allah Ta'ala itu wajib memiliki sifat kehendak, sifat iradat. Dalilnya ialah kita fikir. Namanya dalil akli. Akal ni dengan syarak ni dia bergantung, saling perlu memerlukan. Kalau syarak aja ada tapi akal tak ada, tak manfaat syarak. Hukum hakam Allah ni. Kalau Allah turunkan hukum hakam tapi kita tak berakal, boleh tak nak beramal dengan hukum? Sebab tu orang tak berakal tak diberatkan hukum, sebab tak boleh nak pakai. Ada akal tapi tak ada syarak pun tak jadi kat kita. Tengok orang zaman jahiliah tu, dia berakal tapi tak ada hukum. Sebab tu hidup jadi macam tu. Sebab tu kena saling perlu memerlukan di antara syarak dan akal. Akal tu pula kena mengikut syarak, baru jadi baik. Baru jadi baik, baru jadi elok. Kalau akal kita tak ikut syarak, dia jadi seperti akal orang yang tak beriman. Kalau nak kaya, fikir kaya semata-mata, tak fikir halal haram. Tu dia berakal kan, dia tak berakal. Cuma akalnya tak dijaga oleh agama. Jadi kalau kita orang Islam ni tak nak belajar agama, tak nak mengaji agama, maka cara kita fikir samalah macam orang kafir. Tak ada beza lah. Kita mikir ada ingat halal haram. Orang kafir ada mikir halal haram. Dah asalkan kaya dah lah. Asalkan dapat apa yang dia nak dah lah. Tipu ke, putar belit ke, apa ke, ikutlah asalkan kaya. Kita orang Islam dah nak kaya macam mana? Cara macam ni Allah suruh. Yang ni tak boleh kaya macam ni. Sebab akal ni berlandaskan agama. Jadi kita orang Islam ni, kalau tak nak belajar agama, cara fikir kita sama macam orang bukan Islam. Sebab tu suruh mengaji, biar ada beza cara kita memikir dengan cara orang yang bukan Islam. Faktor umur. Alasan dia makna menjadikan umur sebagai faktor nak belajar agama. Dia taufik hidayah ni kena cari. Dia tak boleh tunggu, kena cari. Petunjuk Allah tu kena cari. Mana di antara petunjuk Allah? Ilmu lah. Sebab tu bila Allah dah beratkan sebagai orang mukallaf, waktu tu lah apa sahaja yang Allah wajibkan kena buat.
solat, puasa, menuntut ilmu fardu ain, makna bila mukallaf semua tu dah diwajibkan dah. Tak ada alasan boleh terima, tak boleh terima. Belum matang, tak matang. Bila mukallaf je kata orang yang mukallaf wajib belajar fardu ain. Tiba-tiba dia tak nak, dosa lah. Bila Allah wajibkan, bila dia mukallaf, Allah kata wajib solat 5 waktu, dia tak solat, tetap berdosa. Dia tak boleh bagi alasan yang lain. Dia tak boleh nak bagi alasan melengah-lengahkan belajar ilmu agama tu. Kerana apa? Kerana bila benda tu Allah tuntutkan wajib, tak kira siapa pun, bila mukallaf wajib belajar. Kenapa benda yang tak diwajibkan kita boleh buat? Kenapa ilmu yang fardu kifayah kita boleh buat? Ilmu-ilmu dunia tu, ilmu fardu kifayah tu, kenapa kita boleh bersungguh-sungguh belajar? Kenapa kita meninggalkan yang wajib? Yang tak wajib kita kejar, yang wajib kita tinggalkan. Itu salah kita. Sebab Allah dah bagi akal kita. Cuma alasan-alasan tu yang diberi tu oleh kerana tipu daya dan permainan hawa nafsu dalam diri kita. Tak boleh. Tak boleh nak lari. Kita tak boleh nak bagi alasan sebab Allah bagi akal ke kita. Orang tak berakal dia tak akan dipersalahkan, tapi orang yang waras akan dipersalahkan sebab dia boleh memikir. Dia boleh memikir mana baik, mana buruk, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang perlu didahulukan, mana yang tak perlu didahulukan. Cuma cenderung dia mengikut nafsu. Bila cenderung ikut nafsu, hasutan nafsu, dia tinggalkanlah apa yang Allah suruh. Baik, kemudian bermula dalil atas iradat zat Allah pada zat Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala sifat iradat. Ini dalil akli. Cuba kita fikir, timbang dengan akal kita yang waras ni. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat iradat, kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat, kalau bukan suruh i'tiqad, suruh fikir saja, suruh timbang saja dengan akal. Kalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat iradat, apa yang akan terjadi? Kita dah tahu, dah faham dah iradat ni peranan dia apa? Peranan dia menentukan sesuatu. Kalau Allah tidak menentukan, maka Allah tidak menjadikan. Kalau Allah tidak menentukan, Allah tidak tidak ada sesuatu yang wujud yang tidak dikehendaki oleh Allah. Apa sahaja yang wujud, semuanya tanda-tanda dikehendaki oleh Allah. Okey, sekarang ni kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak, maknanya dia tak menentukan. Bila dia tak menentukan, agak-agak kita ni boleh wujud ke ni? Bolehkah ada alam ni? Bolehkah kita ni ada? Tak boleh lah. Kalau Allah tidak ada kehendak, maka dia tak akan menentukan. Bila dia tak menentukan, dia tidak akan menjadikan. Ni yang ada congok-angok ni apa? Ni ada congok-angok ni. Adakah kita ni ada dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak? Jadi adanya kita ni lah bukti Tuhan itu menghendaki, dan bukti Tuhan itulah yang menjadikan. Itu dalil akalnya. Dalil Quran dah ada dah dulu. Innama amruhu idza arada syai'an. Itu dah ada dalil Quran. Ini dalil akli pula. Jadi akal kita tak boleh nak terima. Akal yang waras tak boleh nak terima. Nak kata Tuhan tak ada iradat, akal yang waras tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Inilah jawapan dia. Kalaulah Allah Ta'ala tidak ada iradat, nescaya adalah ia Allah tidak mengkehendaki dan tidak menentukan. Betul? Jangan betul je, fikir dulu. Betul-betul je fikir dulu. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak, dah tentulah Allah tak akan betul ke tidak? Ke ada yang fikir cara lain? Dia tak nak lah. Tak nak tu tak menentu lah tu. Bila Allah tak ada kehendak, maka dia tak akan menentukan. Lepas tu kalau dia tak menentukan, apa jadi? Tengok lagi dalil ni. Maka ada kalanya apa? Seandainya Allah Ta'ala itu tidak memiliki kehendak, kalau Allah Ta'ala itu tidak ada iradat, ada kalanya dengan tergagah ni, tergagah ni lawan bagi kehendak tu tergagah.
Kalau kita lah nisbah kepada manusia ni, bila sebut tergagah ni bukan dengan kehendak hati kita. Tak nak mengaji tapi kena paksa, datang juga. Tu maksudnya. Jadi datang tu tadi berlaku perbuatan tu tapi bukan dengan kehendak hati, jadi terpaksa ni lawan bagi lawan bagi kehendak. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak, maka boleh jadi Allah Ta'ala tu bersifat dengan tergagah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan terpaksa. Atau dengan lalai. Lalai ni pun bukan kehendak. Nak pergi Bukit Beruang sampai Bukit Katil pula lah. Macam mana boleh sampai Bukit Katil? Tak perasan tadi simpang mana duk sibuk berborak, terleka, terlalai, lepas Bukit Katil pula dah. Tu terlalai, lawan bagi kehendak juga tu. Ataupun dengan lupa. Lupa ni juga lawan bagi kehendak. Atau dengan ilat. Ilat ni makna dikeranakan oleh sesuatu kerana. Sebagai contoh, bergeraknya cincin kerana mengikut geraknya jari. Ni cincin ni bergerak. Kenapa cincin ni bergerak? Kerana mengikut geraknya jari. Kalau jari tak bergerak, cincin tak bergerak. Ni bergeraknya cincin dikeranakan oleh bergeraknya jari. Itu namanya ilat. Ilat pun bukan kehendak juga. Maknanya bukan kehendak cincin ni. Cincin ni bergerak bukan kehendak dia, tapi sebab kena ikut gerak jari. Tuan-tuan tak nak mengaji, bini tak nak mengaji, laki hangkut juga pergi tempat belajar. Sampai tak dia? Tapi sampai bukan dengan kehendak dia, sebab kerana ikut tok laki dia. Kerana ikut tok laki dia. Kalau tanya dia, kau boleh sampai? Aku tak nak, tapi tadi laki dah paksa datang. Ni yang sampai ni. Tu contoh. Terbalik. Terbalik. Makna bini yang paksa laki. Baguslah dapat bini lagi tu. Bini paksa laki. Abang ni belajarlah, mengajilah abang ni. Ni si abang duit ni. Tak duit je. Dia minta abang ajar saya ni agama. Bagus betul. Yalah tak minta duit, minta lah duit. Ni dah minta duit pagi petang siang malam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan duit. Abang duit. Tak pernah ajak bang, jom kita pergi belajar fardu ain. Bang bawa saya pergi ngaji tauhid. Bang ajak saya ngaji tajwid. Abang hantar saya pergi ngaji Quran. Kan kelok lagu tu. Ada macam tu. Kalau ada molek lah. Kalau tak ada kena buat macam tu. Kalau tak ada kena buat, wajib buat macam tu. Ingatkan suami kita tu. Abang tahu tak, abang dah bagi saya rumah, dah bagi saya kereta, dah bagi saya duit, dah bagi saya pakaian. Itu nafkah yang bangsa dunia. Abang kena ingat di antara nafkah yang wajib abang bagi pada saya adalah ilmu agama. Nanti abang kena soal kat hari kiamat besok. Kenapa saya tak pandai solat? Kenapa hati saya kotor? Kenapa tauhid saya tak betul? Kenapa ikhlas hati saya tak kena? Abang kena soal. Sebab abang sepatutnya wajib mengajar saya. Baru tahu. Ingat senang. Dan jika itu iklan sambil itu iklan sambil-sambilan. Sebab iklan tu tak keluar dalam TV. Dan jika lalai ia atau lupa ia, kita tengok. Dan jika Allah Ta'ala tergagah ataupun dengan tabiat. Satu lagi tabiat. Tabiat kita panggil. Tabiat ni cakap Arab bila jadi Melayu tabiat. Tabiat api apa? Tabiat api apa? Panas ataupun tabiat dia membakar. Tapi sekalipun tabiat dia tu membakar, kalau ada manik, benda yang menghalang, dia boleh bakar tak? Basah contohnya, dia boleh bakar. Sekalipun tabiat dia membakar. Sekalipun tabiat api itu membakar, menghanguskan, tapi kalau kertas tu tadi basah, tak boleh juga dia nak membakar sekalipun tabiat dia membakar. Itu tabiat. Jadi yang berlaku alam ni bukan dengan sebab tabiat Tuhan,
bukan dikeranakan oleh sesuatu kerana, bukan dengan sebab Tuhan leka, Tuhan lupa, Tuhan lalai, Tuhan terpaksa, Tuhan tergagah. Tak, semua ni berlaku baik buruk, elok tidak, semata-mata dengan kehendak Allah, pilihan Allah. Tu kenapa tu orang belah sana tu kebuluran, mati kebuluran? Sebab Allah terlupa. Tak, mustahil. Kenapa tu berlaku kemalangan tu, bertembung lori dengan basikal tu? Kenapa boleh bertembung lori dengan basikal tu? Tuhan terlupa lah tu, nak tadbir. Tak, dengan kehendak Allah lah. Faham ni kalau tak faham ni, barangkali macam-macam kebarangkalian ni ada dalam hati kita, bisikan syaitan nak merosakkan akidah. Ni dah suruh belajar ni, suruh kontrol benda dalam ni. Sebab yang kita jumpa, yang kita tengok, yang kita alami, yang kita hadapi ni macam-macam perkara. Kadang-kadang benda seronok, kadang-kadang benda yang kita tak seronok berlaku. Ni nak kena akidah, nak kena betul. Apa-apa pun kena kembali kepada Allah. Jangan kata ni berlaku benda ni sebab Tuhan tak kehendak, tapi berlaku juga. Ataupun Tuhan terlupa, Tuhan tak sempurna dalam nak mentadbir. Na'udzubillah min zalik. Kerana semua itu adalah sifat-sifat kekurangan yang mustahil ada pada Allah. Mustahil ada pada Allah. Ada yang mengatakan Tuhan tak bijak lah. Dia kata Tuhan bukan bijak sana, Tuhan tak bijak sana. Kalau Tuhan bijaksana, kenapa Tuhan jadikan syaitan? Kenapa Tuhan jadikan nafsu mengganggu manusia buat ibadat? Tapi suruh manusia buat ibadat, tapi ciptakan pula gangguan. Jadi sebenarnya Tuhan tu tidak bijaksana, kata dia. Na'udzubillah. Ini golongan kafir. Ni puak-puak kafir ni terlebih pandai. Terlebih pandai jadi bodoh. Rosak akidah tu tuan-tuan. Rosak akidah. Bila dia fikir macam tu, rosak akidah. Jadi murtad. Dan siapa yang kata Tuhan tidak bijaksana kerana menciptakan syaitan, nafsu dan sebagainya, rosaklah akidah. Semua itulah nak menunjukkan kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, hebatnya Allah. Allah ciptakan malaikat bukan sebab Allah nak minta tolong dengan malaikat, dah nak menzahirkan kehebatan dia. Macam kita bangga tak bila ramai orang bawahan kita, orang-orang kuat kita, ada 20 orang bodyguard jaga kita. Rasa hebat tak? Tapi tak hebat lah, berasa je berasa tak hebat. Allah Ta'ala punya kerajaan, tengok malaikat tak tahu berapa ramai, berapa banyak bilangan malaikat Allah yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Allah nak menzahirkan kehebatan pentadbiran dia. Bukan bermaksud Allah berhajat kepada malaikat tu. Tak, Allah tak berhajat pada malaikat. Allah tak berhajat pada Nabi Rasul. Cuma nak menunjukkan kekuasaan dia dalam pentadbiran dia. Dan jika lalai, dan jika Allah Ta'ala tergagah, tu. Jadi ingat, tergagah, lalai, lupa, ilat, tabiat, 5 lawan bagi iradat. Ingat tu, lawan bagi iradat. Sebelum ni kita jumpa lawan sifat tu satu je kuasa lawannya lemah, hidup lawannya mati, ilmu lawannya jahil. Tang iradat ni kehendak lawan dia, ada 5 lawan dia. Ada 5 lawan dia. Makna 5 ni adalah sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tidak layak sekali-kali bagi Allah. Ini bukan sifat Allah, ni sifat kita. Tergagah, terpaksa tu, tabiat tu sifat kita, bukan sifat Allah. Jadi dia nak tegangkan satu-satu. Dan jika Allah Ta'ala itu tergagah, kalaulah Allah Ta'ala tu sifat dia Allah tu terpaksa, makna lawan bagi kehendak, nescaya tidak menjadi, makna tidak mencipta ia Allah akan makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan terpaksa ni kehendak ke tidak? Terpaksa ni kehendak ke tidak? Tidak. Tak, bila Allah Ta'ala bersifat dengan terpaksa, nescaya Allah takkan menjadikan makhluk ini. Kenapa pula? Kerana ianya tidak mengkehendaki. Dalil dalam Quran sebut Allah membuat apa yang dia kehendak. Jadi kalau tak kehendak, tak kisahlah namanya apa, terpaksa ke, terlupa ke, leka ke, lalai ke, tabiat ke, apa tu semua bukan kehendak.
maka tidak kehendak. Bila tak kehendak, tak adalah Allah menentukan dan menjadikan. Tu. Jadi Allah Ta'ala, kalau Allah bersifat dengan terpaksa, tergagah, nescaya Allah takkan menjadikan makhluk ini. Kenapa? Kerana ia tak kehendak. Faham tak tu? Jawabnya sebab dia tak kehendak. Sebab dalil dalam Quran tu, Allah Ta'ala menjadikan apa yang kehendak. Yang dia kehendak, Allah akan jadi yang dia terpaksa, ataupun Allah terpaksa menjadikan, ataupun Allah terpaksa menghidupkan, Allah terpaksa mematikan. Tak, dengan kehendak dia. Dia pun tergagah tu bukan namanya kehendak. Dan jika lalai ia Allah ataupun lupa ia, kalau Allah Ta'ala tu bersifat lalai ataupun lupa, nescaya tidak ada juga makhluk ini, kerana kedua-duanya itu tidak mengkehendaki. Betul? Lalai lupa kehendak ke tidak? Tidak. Lalai dengan lupa tu bukan kehendak. Ingat cerita asalnya, Allah menjadikan apa yang dia kehendak. Tu pegang elok-elok tu, ingat yang tu. Makna selain daripada kehendak, Allah Ta'ala takkan buat. Kalau Allah tidak kehendak, dia takkan buat. Takkan berlaku satu benda pun yang Tuhan tak kehendak. Semua yang berlaku tu dengan kehendak, pilihan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Bukan berlaku dengan sebab Allah terlupa, Allah terleka, Allah terpaksa, Allah terlalai. Tak, mustahil. Dan jika perbuat juga, ni jenis degil ni, jenis degil. Jenis degil dia kata, apa salah kalau nak buat dalam keadaan leka-leka lalai pun boleh tak buat, kata dia. Ni, kalaulah Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala perbuat dengan lalai, jika perbuat juga dalam keadaan lalai dan lupa itu, kalau Allah Ta'ala tadbirlah alam ini dalam keadaan dia itu bersifat lalai lupa, ramailah yang hidungnya duduk di dahi. Banyaklah yang hidung duduk atas dahi, dah terlupa. Ada? Dah, kalau yang kita tengok tu, yang berlaku tu pun dengan kehendak. Ada yang lahir tak sempurna, bukan sebab Tuhan terlupa tu, dah. Itulah kehendak Allah. Faham? Jangan kata cacat orang ni. Ni tanda-tanda Tuhan tu terlupa. Dah. Tanda-tanda Tuhan tak kehendak ni, benda ni jadi dengan sendiri. Tak, mustahil. Tak boleh terima pada akal sekali-kali. Nescaya bertukar habislah hakikat makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat lalai lupa, habis kucalana dah lah. Bertukar takir dah. Tukar takir, kucalana, kacau bilau, tonggang terbalik maksudnya. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan leka, Allah bersifat dengan lupa, kacau bilau lah alam ni. Bukan sikit makhluk ni. Bukan sikit makhluk ni, yang di langitnya sekian, yang atas dunianya, atas tanahnya sekian, yang dalam tanahnya lain, yang dalam airnya lain. Kalau Allah tu bersifat leka, lalai, lupa, habis kucalana. Dah, kita tengok elok aja peraturan perjalanan langit, perjalanan bulan, bintang, matahari, elok aja. Dan jika makhluk ini turut ada, jaga turut ada tu makna mengikut ada Tuhan. Tulis. Tulislah. Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada, maksudnya, dan jika makhluk ini ada mengikut ada Allah, tu maksud dia. Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada, maksudnya apa? Kalau makhluk ni ada kerana mengikut ada Allah, kalau makhluk ini ada kerana mengikut ada Allah, tulislah. Rugi pelipen mahal-mahal tu. Tulis. Dan jika makhluk ini turut ada, maksudnya kalaulah makhluk ni ada kerana mengikut ada Allah, kerana mengikut ada Allah. Contohnya mana? Seperti gerak cincin turut gerak jari misalnya. Bergerak cincin kerana mengikut gerak jari. Ni. Tuan-tuan tengok.
Jari saya bergerak, cincin pun bergerak. Jari saya diam, cincin diam. Bila jari mula bergerak, maka cincin juga mula bergerak. Bila jari saya berhenti, cincin pun mula berhenti. Ke tuan-tuan nampak jari saya sampai dulu, cincin sampai kemudian? Ada? Dia tengok betul. Jangan kira kalau dia dalam mengantuk mamai tu kan boleh jadi tu. Sebab tu jangan tidur. Dia kata saya nampak jari dulu Ustaz, cincin kendian sampai. Tidurlah tu tak. Ataupun cincin gerak dulu, jari kendian. Tak serentak orang panggil. Serentak. Okey, dia nak bagi faham tu sebenar. Kalau tuan-tuan faham masalah ni, fahamlah masalah elat tu sekarang. Contohnya begini, kalau kita nak mendakwa adanya kita ni kerana mengikut ada Allah, ada kita kerana ada Allah, bermaksud ada kita ni tidak akan berlambatan dengan adanya Allah. Soalannya sekarang, ada Allah tu bila? Sedia kala. Ada kita bila? Baharu. Jadi bagaimana ada kita kerana mengikut Allah, sedangkan ada Allah sedia kala, ada kita kemudian. Nampak tak? Jadi ternafi, tak sah nak katakan ada kita kerana ada Allah dah. Kalau ada kita kerana ada Allah, dengan kita ni juga bersifat sedia kala, dah mengikut ada Allah, dia takkan berlambatan macam tadi tu. Jari bergerak, cincin turut bergerak, dia tak berlambatan. Elat dengan makhluk dia tak berlambatan. Jadi kalau ada Allah, maksud kita pun kenalah ada. Dah kata ada kita mengikut ada Allah. Isteri mengikut suami. Sama-sama sampai ke jam? Tu kata suami sampai, bini pun sampai, dah mengikut. Laki ikut bini pula. Banyak sekarang ni laki ikut bini, bukan bini ikut laki. Faham tak faham? Banyak laki ikut bini. Bini sampai, laki pun sampai. Sebab bergeraknya laki kerana mengikut bergeraknya bini. Gitu. Sama-sama sampai. Itu jadi perkataan yang mengatakan bahawa ada makhluk ini kerana ada Allah, itu tak benar. Yang benarnya, ada makhluk ini dikehendaki oleh Allah. Allah kehendak ada lah. Sekalipun Allah Ta'ala itu ada, kalau dia tidak kehendak menjadikan alam, nescaya takkan ada alam ni. Tapi dah jadi kebiasaan perkataan kita, ada kita ni kerana ada Allah. Ada kita ni kerana Allah ada. Yang sebenarnya ada kita ditentukan. Kalau Allah tak menentukan, kita tak ada. Sekalipun Allah tu sedia kala ada dan kekal ada selama-lama. Tapi kalau dia tak kehendak, takkan berlaku adanya alam, takkan berlaku adanya kita. Faham tak sekat situ? Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada, seperti gerak cincin turut gerak jari misalnya, nescaya makhluk ini tidak ada kerana makhluk ini tak terima pada akal nak turut adanya Allah. Akal kita tak boleh terima. Akal tak boleh terima nak mengatakan kita ni ada ikut Allah ada. Dalilnya mana? Kerana makhluk ini kerana asal makhluk ini tiada. Asalnya kita ni tiada. Asal Allah? Allah Ta'ala ada. Jangan kata Allah asal tiada pula. Allah Ta'ala tu sedia ada dah. Kita tiada. Allah sedia ada, kita baru ada. Mana sama tu? Macam mana nak turut ada? Macam mana kita nak mendakwa kita ni ikut ada Allah? Allah ada sedia kala, kita ada kemudian. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan fashion dia, fashion dia, cakap putih-putih. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan fashion dia yang dikatakan tabiat, kita ni ada sebab tabiat makhluk ni ada. Boleh tak nak kata lagu tu? Nescaya tidak boleh ada juga kerana asal makhluk ni tiada. Asal makhluk ni tiada. Kalau kata tabiat makhluk ni ada, kenapa dulu tak ada? Dia kata tabiat dia ada. Mestilah ada. Ni dah baru aja ada. Kemudian ada pula yang dah mati belana kok nak mati dah. Dah kalau kata tabiatnya ada jelah semata-mata. Tiba-tiba makhluk ini ada juga, maka nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala ada baginya Allah, ataupun bagi zatnya Allah tu sifat iradah
tidak gagah, tidak pula lalai, dan tidak pula lupa, dan tidak pula elat dan tabiat. Ingat tu 5 tu. Lalai, lupa, elat, tabiat, tergagah tadi tu semuanya sifat yang mustahil bagi Allah. Semua tu kelima-lima itu lawan bagi lawan bagi kehendak. 5-5 ni tidak dipanggil kehendak. Ingat tu. 5-5 ni tidak dipanggil kehendak. Itulah pengakuan yang sebenarnya. Mana? Barang siapa yang beriktikad dalam hati Allah Ta'ala itu memiliki sifat kehendak, apa sahaja yang berlaku, yang terjadi, yang disengajakan berlaku, yang tidak disengajakan berlaku, taat, maksiat, nikmat, bala dan sebagainya, semuanya itu dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah yang penuh dengan hikmah. Dia sahaja yang mengetahui apakah hikmah perkara itu dijadikan. Kita tak sampai ilmu kita nak congkil apa hikmah Allah buat begitu dan begini, tak sampai ilmu kita. Tak cukup ilmu nak sukat ilmu Tuhan tu. Ilmu dia tidak ada batasan, meliputi segala-gala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus, segala-gala ada dalam ilmu Allah sedia kala lagi dengan tidak terdahulu jahil. Adapun kita ni boleh faham, boleh reti, ni pun Tuhan bagi pinjam. Tuhan bagi faham. Tuhan, tempat Tuhan tutup, Tuhan tu tutup. Fikirlah sampai pecah kepala otak pun takkan boleh faham. Ilmu kita ni sakat tu. Sebab tu kalau ilmu ni dalam agama ni ada tempat boleh fikir sakat situ. Jangan fikir lebih daripada tu. Tak disuruh fikir lebih daripada tu. Kalau fikir juga, paksa juga, boleh jadi mereng. Boleh jadi mereng. Putus fuse nanti. Putus fuse nanti. Jangan. Itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa iyyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah menghendaki kamu. Ni timbul dalam hati kita ni kehendak ni. Nak makan, nak tidur, nak mengaji, nak ke sini, nak ke situ, apa saja. Faham elok-elok. Yang zahir, yang batin, yang luar, yang dalam, berlaku tu semua dengan kehendak Allah. Faham tuan-tuan? Itu nama ilmu tauhid. Apa saja yang berlaku ni nak mengingatkan kita kepada Allah yang satu, Tuhan yang satu. Jangan kita fikir tentang manusia saja ataupun fikir tentang benda yang zahir saja. Tak, ni yang kelakuan hati kita ni semua ni. Niat begini, niat begitu, azam begini, azam begitu, kehendak begini, kehendak begitu. Semuanya itu adalah dengan ketentuan Allah. Mustahil ada benda yang berlaku luar daripada kehendak Allah. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kenal elok-elok ni akidah kita ahli sunnah. Kerana ada orang lain pahaman dia lain. Contohnya ada yang berpahaman ada benda yang berlaku dalam keadaan Tuhan tidak kehendak. Ada orang yang pegang macam tu. Jadi akidah dia bukanlah ahli sunnah. Orang ahli sunnah akidah dia tidak ada sesuatu yang berlaku baik buruk elok, tidak, semuanya dengan kehendak Allah. Ada pula pahaman yang selain, yang menyimpang daripada ahli sunnah. Dia kata ada benda yang berlaku tapi Tuhan tak kehendak. Mustahil. Mustahil ada benda berlaku dengan Tuhan tidak kehendak. Mustahil, tak boleh terima. Sebab Allah sebut dah dalam Quran, fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendak. Idza arada syai'an, apabila dia mengkehendaki sesuatu maka dia akan buat. Itulah ni pengakuan yang sebenarnya yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa iyyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki Allah Ta'ala. Dan menentunya Allah Ta'ala, ianya Allah Tuhan. Tuhan tu ditafsirkan juga dengan makna tuan. Tuhan dengan makna tuan, empunya, pemilik sekalian alam. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat ia Allah dengan masyiah. Dengan masyiah. Ialah masyiah ni juga dikatakan iradat. Sama maksud, perkataan sahaja lain-lain. Masyiah bukan masyitoh, bukan masyiah.
Masyiah. Sebab tu minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah. Tu insya-Allah tu syaa tu ni lah ni masyiah lah tu. Kita tak cakap gini minggu depan jumpa in aradallah. Tak ada. Insya-Allah. Insya-Allah. Kita tak kata in aradallah. Padahal maksudnya sama. Jika menentu oleh Allah, jika menghendaki oleh Allah, kita jumpa minggu depan, kita akan jumpalah insya-Allah. Insya-Allah tu inilah masyiah ni lah. Ialah juga dikatakan iradat ataupun kehendak. Jadi insya-Allah tu maksudnya jika Allah cuba lepas ni minggu depan kita jumpa jika Tuhan kehendak. Boleh cakap itu? Tapi dah biasa insya-Allah. Sebab insya-Allah lah lagi bagus cakap Arab sikit. Cakap Arab sikit. Wallahu a'lam. Jadilah dekat situ insya-Allah minggu depan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik awal hari ni sempena cuti apa? Cuti umum hari ni saya bagi balik awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al qudri untha wa dzakar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum innahu minkum rabbil karim. Allahu